من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pengajian pada malam ini dengan Ummul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا يا أرحم الراحمين. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang penuh barakah ini telah selesai kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita, menguatkan diri kita untuk kita duduk seketika di rumah Allah untuk sama-sama kita meluangkan masa mengingatinya dengan pelbagai perkara. Di antaranya ialah dengan kita membaca dan mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran, insya-Allah. Baik, sambungan pada malam ini kita masih lagi di dalam surah Al-Kahfi. Ya, tuan-tuan, puan-puan boleh dapatkan Al-Quran ataupun boleh simak surah Al-Kahfi. Kita masih lagi di awal surah Al-Kahfi, yang mana minggu yang lalu kita baru masuk ayat yang pertama. Jadi kita sambung pada ayat yang seterusnya, insya-Allah. Jadi sebelum kita mengupas sama-sama, ikuti bacaan saya, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب. Saya terdengar ada yang membaca dengan kol-kolah yang keras. Ab ataupun dia tak apa-apa. Contoh anzala ala abdihi ab. Jadi di situ berlaku kurang cantik pada qalqalah. Lembutkan qalqalahnya. Abdihi kedua anzala ala abdihi kitab.
ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه Okay. Bagi mereka yang tidak cukup nafas boleh berhenti di min ladun. Kemudian teruskan wa yubasyir. Bagi mereka yang ada cukup nafas boleh berhenti pada wa yubasyiral mu'minin. Okay. Kita ambil cara yang kedua. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasyiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ويبشر ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا قالوا اتخذ الله ولدا. Okey, baik. Lihat pada ayat yang kedua. Okey. Kita masuk pada malam ini ayat yang kedua. Ayat yang pertama kita dah kupas dan selesai satu persatu. Jadi malam ni ayat yang kedua iaitu qayyiman liyunzira ba'san. Baik. Qayyiman bermula dengan huruf qaf. Qaf tebal dan juga berbaris atas ataupun fathah. Okey, berkenaan huruf-huruf yang tebal, apabila menyebut huruf-huruf yang tebal, sama ada berbaris atas, bawah ataupun hadapan, banyak berlaku di kalangan kita yang terlepas pandang ataupun terbiasa dengan muncung. Kan? Contoh nak sebut, nak tebalkan huruf-huruf tersebut, huruf yang tebal, contoh dia memuncungkan bibir. Contoh q, so, do, to, zo. Kan? Ramai di kalangan kita membaca dengan memuncungkan bibir. Jadi di situ pandangan yang kuat mengatakan ianya tidak tepat. Bagi mereka ataupun kita, jika dia telah berlaku ataupun sebelum ni dah terbiasa, maka di situ ia bukanlah dianggap salah, ianya lebih dianggap ataupun dikatakan tidak tahu dan dimaafkan. Okay? Jadi pada malam ini cuba perbaiki dan tambah baik. Apabila huruf-huruf yang tebal dan bukan huruf tersebut berbaris dhammah, berbaris depan, maka huruf-huruf tersebut tidak kisahlah dia tebal ataupun tidak tebal, tidak boleh dimuncungkan mulut. Huruf ataupun sebutan yang boleh memuncungkan mulut ialah apabila dia berbaris hadapan ataupun dia berbaris dhammah. Contoh u, bu, u, tu, ju. Kan?
Semua yang berbaris depan perlu membulatkan ataupun memuncungkan bibir. Itu satu situasi. Situasi yang lain ialah contoh dia dalam keadaan idgham, ya, bertemu dengan waw, mim mati, nun mati, ya, ataupun dalam keadaan waw bertanda syaddah. Jadi apabila nak masuk ke dalam idgham waw ataupun masuk ke dalam syaddah waw, waw ialah huruf yang menggunakan dua bibir, dan apabila nak menyebut waw perlu memuncungkan bibir. Wa kan. Kalau tak muncung, boleh. Cuba jangan muncung. Kita perlu membulatkan bibir dulu. Wa kan. Cuba ramai-ramai. Wa. Okey, matikan. Au. Iu. U. Okey. Wa. Cuba matikan dengan hamzah. Wa. Wi. Wa. U. Okey, masukkan dalam ayat. Miwara. Okey. Itu satu contoh yang mana keadaan apabila bertemu begitu masuk ke dalam waw perlu muncung. Tetapi kebanyakan keadaan muncung hanya pada dhammah. Huruf-huruf yang bertanda dhammah, waw kecil atas huruf tu, ada waw kecil atas huruf tersebut ataupun kita panggil baris hadapan, itu sahaja boleh muncung. Selain pada itu, berbaris atas, bawah, tidak kisah huruf tersebut tebal ke nipis, tidak boleh muncung. Jika sesiapa yang membaca muncung juga, contoh macam ayat ni, qayyimah, dibaca dengan muncung. Sebab apa? Ustaz, kalau tak muncung susah nak tebalkan. Contoh dia kena muncung juga. Qayyimah baru senang nak muncung, Ustaz. Maka di situ dia mengambil jalan mudah yang kurang tepat untuk menebalkan huruf tersebut, walhal ia tidak betul ataupun kurang tepat sebutannya. Jadi malam ini cuba, apabila huruf-huruf yang berbaris atas di dalam kitab menyebutkan, saya lupa istilah Arab dia, cuma Melayunya ialah apabila huruf berbaris atas kedua-dua rahang berpisah, kan? Rahang berpisah maksudnya dibukakan. Contoh, buat ba, buka. Dia bukan buka besar. Kalau buka terlalu besar dia jadi Melayu. Contoh ba, ta, wa, kan? Kurang cantik. Buka tapi buka yang kecil. Cuba ba, ta, wa, qa. Buka qa. Tapi di dalam itu sebab kita berbalik kepada sebutan huruf pertama. Satu, buka. Keduanya ialah di mana huruf tu keluar, di mana terletak huruf qaf. Ini lidah kita, Di lidah kita ni, hujung lidah depan, ini pangkal belakang. Qaf terletak ni, bukit lidah ataupun di belakang lidah kita, menyentuh pada belakang lelangit. Kalau kita boleh rasa dengan lidah kita sekarang, kita cuba rasa di bahagian belakang sekali, bahagian lidah kita rasa lembut tak? Kan? Bahagian depan keras, ataupun di tengah-tengah ada yang menggelembung sikit, kan? Dia ada dua bahagian. Bahagian tengah-tengah kita punya langit keras. Bahagian belakang, di bahagian belakang lembut. Rasa tak dengan lidah kita? Kalau tak berasa, ambil jari, rasa di belakang. Itu bahagian yang lembut. Apabila pangkal lidah menyentuh di bahagian di langit lembut, keluarnya huruf qaf. Situlah huruf qaf. Cuba matikan, nak nampak lagi. Alqa. Cuba. Alqa. Iqa. Uqa. Rasa tak lidah belakang kita naik, sentuh? Dia macam menjenguk ke atas, kan? Kalau tak rasa, lidah tuan-tuan ada masalah tu.
Kalau tak rasa maknanya lidah tak, wallahu alam. So kena cek, kena rasa, dan lidah perlu bergerak. Kalau tak bergerak lidah tersebut, maksudnya di belakang tu menyentuh pada langit lembut belakang, dia tak sentuh, dia duduk situ ataupun dia sentuh tempat lain, bermakna tuan-tuan ataupun perempuan punya lidah ada something wrong. Kena cek. Sebab apa? Apabila menyebut huruf qaf, secara automatik kita rasa pangkal lidah belakang kita dia naik. Ni ujung lidah, ni pangkal, dia naik sentuh dekat langit belakang bahagian lembut. Okey, matikan. Cuba. Ilqa. Ilqa. Uqa. Lambaikan sikit biar nampak kat mana dia sentuh. Ilqa. Ilqa. Uqa. Rasa tak sesuatu menyentuh macam melekat kat belakang kan? Saya harap dapat rasa ya. Kalau tak rasa nanti kita jumpa lain, kita tengok macam mana nak bagi rasa. Okey, itu huruf qaf. Okey, so sekarang ni kita tengok dua keadaan. Pertama qaf, kita dah tahu keluar qaf kat mana. Kemudian apabila menyebut qaf, dia suara daripada kerongkong keluar hingga ke rongga mulut. Qa, alqa, qa, qi, qu. Kemudian yang kedua ialah baris. Sekarang dia berbaris atas, berbaris fathah, maka dibukakan. Kata tadi ialah setiap huruf yang berbaris atas, fathah, rongga ataupun bukan rongga, rahang berpisah. Maksudnya itu dua-dua rahang pisah, buka. Qa, qa. Cuba. Qa, qi. Okey, baris bawah, rahang bawah jatuh. Qi. Okey, sekarang baris depan senang, muncung. Okey, qa. Jangan qu. Apabila muncung baris atas, qu, kurang tepat. So istilah yang agak perkataan ataupun kita boleh ambil pendapat yang agak ketat ataupun agak berat, dia akan katakan terus salah. Apabila siapa baca dengan baris atas, baris fathah muncung, terus dia kata salah, betul juga. Cumanya saya tak nak ambil pendekatan salah sebab takut-takut nanti kita yang nak belajar susah nak baca, jadi agak rumit nak baca. Ustaz, asyik salah, asyik salah. Jadi bila nak betulnya Ustaz? Contoh kan. So saya ambil pendekatan kurang tepat, yang mana slow-slow kan, sikit-sikit, kemudian kita akan dapat sebutan yang betul. Okey, cuba. Qa, qi, qu. Okey, masukkan. Qayyima. Apabila sebut qa, masuk ke dalam ya berbaris bawah, tarik terus ke bawah. Daripada buka, tarik ke belakang dan ke bawah. Qayyima. Cantik. Jangan lagi gunakan muncung apabila baris atas. Contoh qayyima, salah. Ambil qayyima. Bagus. Kalau tertukar kepada kaf, bunyinya begini. Salah juga. Kayyima, salah. Sebab apa dibaca dengan kaf? Jadi di sini qaf tebal. Cuba. Qayyima. 1, 2, 3. Okay, good. Qaf 1. Kemudian masuk ke dalam ya syaddah. Ya di sini bertanda tasydid atau syaddah atau sabdu lah. Okay. Ada dua pandangan. Yang mana apabila huruf-huruf yang ada syaddah, tasydid, sabdu ni dibacakan, diheretkan ataupun dimasukkan bagaimana? Pertama bunyinya begini. Qayyima, qayyima. Ada orang baca begini. Qayyima liyun, qayyima, qayyima. Kedua ada yang baca begini. Qayyima, qayyima. Dalam keadaan yang masuk lembut, dia tidak terlalu keras macam pertama. Pertama qayyima, qayyima. Jadi di sini pandangan yang lebih tepat ialah
memasukkan syaddah dalam keadaan tekan yang sederhana, bukannya tekan terlalu kuat ataupun terlalu keras. Apabila seseorang membaca dengan syaddah kuat, tekanannya boleh berlaku seperti dia mensyaddahkan ataupun mensabdukan jim. Apabila jim, contohnya huruf jim yang bersyaddah, tanda syaddah. Contoh ajja kan, hajja, ada ayat al-hajju, hajju, hajja. Huruf jim dia tidak boleh, orang kata apa, bunyi syaddahnya seolah-olah berjalan ataupun seolah-olah mengheret. Tetapi di sini ialah huruf ya. So kita tidak boleh samakan dengan jim. Jim apabila dia bersyaddah, bertasydid, perlu memasukkan terus dalam keadaan agak kuat. Contoh kita ambil di sini kan, qad ja itu jim. Tapi kalau ya qayyi, kalau jim qadji. Kalau ya qayyima. Kita tak boleh ambil macam jim. Contoh kita ambil macam jim, qayyima. Ada orang baca begini. Jadi di sini apabila baca begini kurang tepat. Perlulah masuk dalam keadaan syaddah tetapi yang ringan. Contoh qayyima, qaf Q O Y Y I, qayyima. Okay, cuba tuan-tuan, 1 2 3. Qayyima. Good. Kita punya suara ataupun nafas kita berjalan. Qayyima, tak nak terputus macam terperanjat. Qayyima kurang tepat. Ambil qayyima, 1 2 3. Good. Okay, jelas berkenaan syaddah, tasydid. Kemudian dia berbaris bawah, ya baris bawah, cantikkan i. Qayyima, 1 2 3. Good. Okay. Kenapa kita baca ma? Dan di sini asalnya ialah tanwin, ma tanwin. Mim berbaris atas dan atas tanwin. Cumanya selepas mim alif tersebut ada lam, dan lam tersebut ada syaddah. Maka apabila sifir ataupun undang-undang di sini perlulah memasukkan ke dalam syaddah tersebut. Okey. Qayyiman li, malli. Okey, sama juga. Masuk syaddah ya dengan mim tu sama. Qayyiman li, 1 2 3. Okey. Okey, selesai. Kemudian yunziru, liyunziru, ya berbaris depan. Okey, berbaris depan kita kena buat apa? Muncul. Liu, yu dah betul. Kemudian nun mati bertemu zal. Liunzi. Nun mati bertemu zal, ianya i. I apa? I apa tuan-tuan? I. Iwalad. Bukan iwalad, ikhfa. Ikhfa di sini. Nun mati bertemu zal kecil. So jadi ikhfa kita dah terang sebelum ni. Kita ambil istilah yang mudah, standby dekat huruf nak sebut tu. Maka huruf di sini huruf zal. Standby nak sebut zal. Contoh liun, standby dekat zal. Zal kat mana? Ya, di hujung lidah, di apa, sentuh bawah gigi kacip atas. Zi. Okey, cuba. Za, zi, zu. Apabila sebut za, lebah ataupun getaran sangat sikit. Kalau banyak getarannya jadi macam za, itu zai. Okey. Kalau di sini berlaku macam itu, contoh liunzira, zira, salah. Sebab dia tertukar pada zai.
kena dipeskan betul-betul zal. Liyunzira, zira, 1 2 3, liyunzira. Okey, sekali lagi, qayyiman liyunzira, qayyiman liyunzira. Okey, good. Liyunzira, yun ikhfa, standby dekat zal. Dah selesai. Kemudian zal baris bawah, zi. Kemudian selepas itu ra. Ra berbaris atas. Kita kembali balik pada qaf tadi. Qaf baris atas, ra baris atas, dua-dua tebal. Ra. Okey, buka. Dua-dua rahang berpisah. Ra. Ramai di kalangan kita sebut ra, ro kan. Jadi betul ke salah tuan-tuan? Agak-agak. Okey, malam ni kita nak mencantikkan. Bermula malam ni kita nak cantikkan, kita nak cari salah siapa-siapa. Kita nak bukan nak merendahkan, kita nak tambah baik. Okey. Kalau sebelum ni kurang baik, kita tambah baik. Mudah-mudahan cantik bacaan kita. Sebutan ra. Okey. Huruf ra dan huruf lam dan huruf nun sama tempat. Dekat mana? Yang mana ujung lidah menekan pada gusi, gusi atau bulan langit sebelah depan sekali. Okey, ni contoh. Ni gigi atas, ni gigi atas kan. Lepas tu atas pada gigi tu ada gusi. So ada gusi di situ, ujung lidah menekan menyentuh pada gusi belah depan tu, bahagian dalam sebelah depan. Okey, cuba matikan lam. Al, kemudian nun. An. Okey, kemudian ra. Okey, semua sama tempat. Lam, nun, ra. Cuma ada perbezaan. Ada kitab mengatakan apabila lam di tengah ataupun nun di tengah, ra kiri sikit, gitulah. Cumanya memudahkan cara ialah semua di satu tempat. Ada yang mengatakan apabila menyebut ra ataupun lam ataupun nun, keadaan lidah serong sikit gitu. So saya tidak mahu mengambil rumit dalam bahagian itu. Kita ambil yang mudah faham, keadaan ataupun tempat keluar huruf lam, nun dan ra sama. Senang. Okey, tempatnya sama. Yang penting tahu tempat keluar je. Okey. So ra di situ, ra berbaris atas, tebal. Satu lagi masalah kita apabila membaca, kita ada di kalangan kita terbiasa dengan R English. Sorry, lorry, macam-macam ri kan. So jadi dalam Quran dimasukkan. Contoh liyunzira atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi kurang. Apabila menggunakan ra English, R English, kurang cantik, tidak sesuai dalam bacaan Al-Quran. Perlu menggunakan ra, sebutan ra Arab. Okey, tebalkan ra, cuba ra. Okey, keadaan lidah, keadaan rahang pisah. Ra. Okey, kita dalam step nak tambah baik dah. Tuan-tuan kalau rasa ada sikit lah, masih ada sikit muncul, tak apa. Malam ni mungkin kita tak dapat terus nak gayakan tak muncul kan. Tapi sedikit-sedikit kita cuba jangan muncul, insya-Allah satu hari dapat. Keadaan lidah yang keadaan bibir yang tak muncul tersebut. Okey, cuba. Kalau dah kurang muncul tu maknanya bertambah baik. Dulu mungkin kita sebut ro, muncul terus ro, diunzira. So sekarang ubah, buka mulut, buka rahang, bukannya muncul. Liunzira. Okey, cuba ra, riri, ruru, qayyiman liunzira.
Okay, good. Ra berbaris atas, tebal, tidak boleh muncung. Okay, ingat. Ra tebal tak boleh muncung. Kemudian ba sa. Okay, ba nipis. Jangan baca dengan ba tebal ba. Ada yang baca liyunzira ba. Bukan ba. Ba. B-A-E-K. Ba. Cuba. Ba sa. Cantik. Okay. Kalau baca begitu cantik. Kalau baca contoh dengan tebal bo agak kurang cantik. Okay. Okay, matikan dengan hamzah. Ba. Apabila menyebut ba, suara terputus. Kalau membaca dengan suara bersambung, ada yang membaca begini, liyunzira ba'sa, dia mengheretkan hamzah ataupun mengqalqalahkan hamzah, maka kurang tepat, salah bacaannya. Liyunzira ba'sa, salah. Liyunzira ba'sa. Apabila menyebut ba, suara terputus. Ba'sa. Nampak? Dia bukan berhenti tau, cuma ada gap sikit je. Gap apa? Gap suara kita terpotong. Di situ bukan berhenti, tetapi suara ataupun nada yang keluar terputus. Itu sebutan yang betul. Liyunzira ba'sa. 1, 2, 3. Liyunzira ba'sa. Okay, ba selesai. Kemudian syadidah. Sin berbaris atas 2, iaitu tanwin. Tanwin bertemu dengan shin. Tanwin baris atas bertemu dengan shin. Jadi di sini ikhfa. Apabila ikhfa, ingat istilah yang mudah, standby. Okay. Ataupun yang asalnya menyembunyikan sesuatu ke dalam sesuatu. Asalnya di sini tanwin menyembunyikan di dalam shin, tapi kita pakai istilah ataupun kata yang mudah, standby nak sebut huruf selepasnya. Maka di sini standby nak sebut shin. Kat mana shin? Ba sa sha sha. Faham? Sebab apa? Ramai yang baca ikhfa bunyi sama semua. Dia tak standby dekat huruf tersebut. Dia bunyi macam ni. Dia baca shin, bunyi macam ni. Liyunzira ba'san. Kan? Perasan tak? Sang. Apabila sang, S-A-N-G, sang, seolah-olah dia standby dekat kaf. Sangka, kaf. Faham tak? So, dengung ikhfa berbeza. Tuan-tuan, dengung ikhfa pun berbeza. So, malam ni mungkin ada yang dah tahu ataupun ada yang baru tahu. Oh, bermakna ikhfa pun ada dengung, perbezaan dengung. Ya, dalam ikhfa yang 14 tu huruf-huruf yang 14 tu, lain hurufnya, lain sikit bunyi dia. Okay? Bukan nak kata semua beza-beza, tak, tapi perbezaan dia ada lain sedikit. Sebab apa? Kita standby tak, ataupun kita bersedia dekat huruf tersebut. Jadi kita sekarang ni standby dekat shin. Liyunzira ba'san. Standby nak sebut shin. Sha. Cuba ramai-ramai. 1, 2, 3. Liyunzira ba'san. Masuk san tu, san. Standby lidah kita dekat shin nak sebut san. Okey. Boleh nampak tak perbezaan? Kalau tak standby, confirm bunyi begini. Liyunzira ba'san. Kalau orang baca begini,
maknanya dia tidak mengikhfakan betul-betul ataupun tidak menurut keadaan bunyi ikhfa yang betul. Okey. Sebab kita akan perasan ataupun kita mengaji dulu, guru-guru kita, tok wan kita, tok ki kita, atuk-atuk kita ke siapa guru-guru kita dulu mungkin terlepas pandang ataupun tidak menekankan bab bunyi ikhfa ni. Jadi sekarang kenapa nak beza-beza? Bukan kenapa, walhal ia ni dah lama, cumanya tak sampai pada kita. Kalau kita perasan, orang-orang Arab dulu pun dah membaca dengan gaya gini, cumanya ilmu dalaman ataupun terlalu detail ni tidak sampai. Mungkin guru kita tidak menyampaikan pada kita, ataupun guru-guru kita pun belum kesampaian di dalam ilmu tersebut. Jadi malam ni kita sampaikan juga mana yang mungkin kita tidak tahu. Baik, ya. So dalam dengung ada juga perbezaan bunyi. So kita ambil malam ni ialah kita jumpa shin. Standby dekat shin. Liyunzira ba'san syadida. 1, 2, 3. Liyunzira ba'san syadida. Okey, bagus. Standby dekat shin dah bagus. Cuma ada di kalangan kita ada yang dah tahu berkenaan dengan ikhfa, standby, tetapi dia terlalu sangat terlebih dalam standby pada shin, terlebih dalam menyembunyikan dalam shin sampai bunyi terlalu tebal. Syari ada dia seolah-olah standby tersebut walhal shin tetapi macam bunyi ia. Liyunzira ba'san ada. Apabila bacaan begini terlebih standby, terlebih masuk, maka boleh jadi salah juga. Walhal disuruh standby, disuruh masukkan, sembunyikan pada huruf tersebut, bukannya terlebih. Apabila lebih, bunyi lain, bunyi macam dia. Contoh liyunzira ba'san macam dimatikan dia, macam ikhfa ya. Salah sikit je. Liyunzira ba'san syadida. Sekali lagi, 1, 2, 3. Liyunzira ba'san syadida. Okay, good. Ba'san syadidah, selesai ya, ikhfa. Okey. Kemudian shin, sya baris atas. Okey, cuba. Sya. Ramai yang bukan ramai, ada kalangan kita sebut sya ditebal. Sya. Kita dah cakap tadi, rahang dua-dua pisah. Sya. Cuba. Sya. Bukannya sya. Syadida. Okey, good. Sya jelas. Kemudian da berbaris bawah di. Syadid. Dan nak sentuh sikit, kita imbas balik huruf dal Arab lembut ya. Kita Melayu mengeraskan dal. Contoh kita sebut, kamu duduk depan. Duduk depan. Tapi kalau Arab, apabila disebut dal di duduk depan duduk depan. Dia macam mengada-ngada kan. Duduk depan maka budu. Tapi kalau kita Melayu keras, budu, maka budu. Contoh keras. So Melayu sebenarnya ada huruf yang mengeraskan huruf hijaiyah, mengeraskan huruf-huruf Arab. Maka kena ubah sikit. Apabila dal, ingat tuan-tuan tuan-tuan mungkin malam ni betul ke? So selama ni dal keras ni salah, bukan salah, kurang tepat tuan-tuan. Tuan-tuan baca dengan dal keras. Contoh iyyaka na'budu wa budu wa iya. Saya tak kata salah, tetapi kurang tepat.
keadaan ni betul, cuma kurang tepat. Maknanya sebab apa? Kita dah terbiasa dengan sebutan Melayu di Melayu keras, kan? Contoh duduk, tapi walhal duduk depan, kena lembutkan. So di sini syadida, cuba qayyiman liyunzira ba'san syadida, qayyiman liyunzira ba'san syadida. Okey, syadida, keda tanwin memasukkan ke dalam mim. Sebab apa? Selepas dal tu, dal alif patutnya dia dengung, tetapi apabila datang mim syaddah, so undang-undang atau rules apply, masuk ke dalam mim. Syadid dam, okay? Dam, terus rapatkan bibir mim. Syadid dam. Kemudian masuk juga ke dalam lam, millah. Di sini nun mati bertemu lam, kan? Millah idgham ma'a bila gunnah, millah, millah. Tak boleh baca mil, salah. Terus jelaskan millah, millah. Okey, kemudian ladun. Okey, kalau berhenti ada bunyi ha tersebut, ha garang tu, ha simpul, ladun. Kalau berhenti, kalau sambung pun bunyi milladun huwa. Tapi kalau berhenti, banyak yang berlaku berhenti betul, tetapi kurang tepat sebab dia tinggalkan ha. Dia bunyi nun je, milladun. Mana ha? Dia tinggal. Walhal kena sebut milladun. Contoh syadidan milladun, dun datang ha yang tidak sempurna. Kalau sempurna dunhu, kan? Kalau tak sempurna, baris tak ada, milladun. Contoh mati, matikan. Cuba 1 2 3 Okey, masukkan milladun, dun. Tak apa, bunyi nun mati, kemudian datang ha mati, milladun. Okey, ni konsep ataupun bacaan apabila berhenti di ayat ni. Kalau sambung macam biasalah, tapi kalau berhenti ha yang mati selepas nun tersebut perlu datangkan juga ha yang mati. Kena ada juga. Sebab apa? Dia masih dalam satu kalimah di situ. Okey, baik. Cukup sekadar itu, insya-Allah. Tuan-tuan, kita dapat suku ayat, insya-Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah terima kupasan kita pada hari ini. Kita sambung pada akan datang ayat yang seterusnya, sambungan ayat ataupun kalimah seterusnya pada sesi akan, insyaallah. Subhanallah walhamdulillah, subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.